fokus kita, tahap kita ni untuk menumpukan pada fiqh teori, bukan kita. Sebab kita fiqh klasik dah selesai ni. Dah. Kalau orang mari tanya ustaz, saya mari haid 2 hari, lepas tu 3 hari tak mari, lepas tu 2 hari, lepas tu 3 hari tak mari pula. Tuan ustaz, haid pun dah lepas tanya ke aku kan ada haid. Aduh. Jadi masalah haid pun dah lepas. Nak fiqh teori lagu mana? Jadi waktu maknanya fiqh teori ni area bersifat eksklusif. Pasal apa? Nah, kita kena faham pasal apa? Sebab Parsi, Baghdad, Iraq, Basrah, Kufah apa semua tu, dia budaya ilmu dia lebih dahulu lagi daripada Arab Jahiliyah. Masa tu dia punya perkembangan ilmu cukup pesat. Taman tergantung Babylon apa semua tu belakang Iraq semua tu. Maka kemajuan ilmu dia orang sebenarnya bukan kemajuan, tapi maknanya budaya keilmuan tu lebih tinggi. Jadi bila budaya keilmuan tinggi, dia orang mental exercise itu sangat pesat. Kegiatan ilmu sangat pesat. Macam kita kita contohnya dengan Jepun. Jepun budaya keilmuan ni sangat tinggi. Mana-mana awak pergi korang akan tengok Jepun baca buku dalam train apa benda, dalam komputer, stesen bas, hospital, mana saja dia orang akan pegang buku baca. Sebab itu dah jadi satu budaya. Jadi di sana pun jadi mental exercise. Bila dah tanya Islam, benda tersebut merupakan salah satu yang bila dah dibincangkan apa benda Imam Mazhab Hanafi dah menyusun kitab fiqh apa semua tu. Jadi ini mental exercise. Cuba apa lagi yang nak bincang, sebab dia orang sudah membudayakan benda tu. Gitu. Macam kalau dalam mazhab kita Syafi'i, apabila dah pesat berlaku hasyiah apa semua tu, mulalah perbincangan usul fiqh jadi perbincangan apa benda Asnawi kata gini, lebih mendalam lagi. Sedangkan kadang-kadang benda itu tidak perlu, tapi maknanya dia lebih pergi pada falsafah kerana sudah isu macam habis dah. Jadi kenapa kita nak buat ni? Bukan kalau dah biasa berkebun, kalau orang tu biasa berkebun atau tak payah berkebun lah, dia bela ayam. Dia pergi rumah anak dia, kau lupa tak selesa. Mak nak balik masalah apa? Ayam tu makan warna, ayam tidak. Dia biasa makan ayam kan? Jadi kerana itu dia terpaksa cari ayam. Tak main mak, kita pergi pasar tengok ayam. Jadi waktu maknanya kita kena faham lingkungan bi'ah yang melingkungi fiqh teori ini sebab sudah eksklusif. Baik. Jadi perlu ke tak perlu sama sekarang ni? Sebenarnya perlu dan tak payah. Bila masa perlu? Bila orang yang secara personality dia itu orang yang mampu mengupas fiqh teori. Maknanya dia dah clear usul fiqh apa semua tu. Jadi pada ketika itu dia ada kemampuan untuk melaksanakan fiqh teori. Dan yang kedua, tidak ada orang lain yang boleh melakukan fiqh teori. Kemudian ada keperluan, keperluan. Dia boleh apa maknanya, contoh macam apa benda Syekh Muzaffar tiba-tiba nak ke bulan. Masa tu dia dah boleh jangka apa masalah yang berlaku di bulan. Syekh Muzaffar, katakanlah kalau dia pergi ke bulan tu, tiba-tiba dia bermimpi janabah, nak mandi macam mana? Nak mandi macam mana kat bulan tu? Air, maknanya air bukannya tu air menitik-nitik mati-mati. Takkan nak sapu tepek sana, tepek sini. Jadi kalau macam tu, kalau dia berkemampuan, dia boleh melakukan fiqh teori sebab apa maknanya menyediakan suatu perkara yang memang akan berlaku. Jadi bila masa tak payah, orang tu memang personality dia macam akulah. Masalah haid pun aku tak datang haid. Kau tak cari tanya Ustazah, sebenarnya aku tak tahu. Jadi kalau macam tu, macam mana nak kita fiqh teori? Contohnya. Dan kemudian wakil tidak memerlukan dia untuk melakukan fiqh teori. Tak perlu, memadai apa yang ada. Ataupun isu-isu yang tidak memerlukan kepada fiqh teori. Jadinya sebagai contoh, ini ada beberapa persoalan-persoalan yang saya dapat lah. Apa hukum bersetubuh dengan Pontianak? Sebab kes hari itu ialah kes cerita Pontianak Harum Sunda Malam. Jadi macam mana dia boleh tak ustaz ni kalau pula dah kata. Kalau apa benda bersetubuh dengan apa pelakon Pontianak, siapa nama? Aku tak ingat nama. Siapa nama? Maya Ahmad ya Karen.
Allah Akbar. Tu baru boleh ambil isu. Baru boleh ambil isu. Tapi kalau bersetubuh dengan Pontianak, Pontianak tengok engkau pun tak ingin. Tahu? Tak ingin Pontianak. Malu kalau orang masuk dalam gua, tiba-tiba dia menyedari gua itulah faras wanita. Tahu? Macam mana kisahnya? Adakah dia Pontianak bukan faras wanita, faras hantu Pontianak. Tahu? Orang masuk dalam gua dia ingat gua rupanya faras Pontianak. Buat Pontianak tu boleh besar dia kata. Jadi adakah Pontianak tu wajib mandi ataupun orang tu wajib mandi? Nak jawab mana? Bodoh angatmu. Tapi dalam kes yang Ustaz Mizi sebut tadi, kita di pondok dulu kita ada buat mainan tau. Cerita. Macam maknanya apabila adakah seorang lelaki bila bertubuh masuk dalam faras wanita tu, jadi dia buat cerita. Dia kata ada wanita faras dibentak, ni cerita pondok-pondok ni. Tiba-tiba cincin dia terjatuh dalam tu. Jadi macam mana? Adakah dia boleh masuk ataupun tak boleh? Tak. Dia jadi belegek-belegek gini lah. Boleh masuk atau tidak? Tak. Bila dia masuk, apa hukumnya? Mari kita nampak dia macam tadi. Dan kalau dia masuk, tiba-tiba dia jumpa ada orang lain dalam tu. Dia tanya orang tu. Orang tu tanya dia, nak cari apa kata nak? Nak cari cincin saya jatuh. Pakcik cari lembu 20 tahun dah tak jumpa dalam ni. Jumpa orang dalam tu. Tu cerita melegek-melegek daripada ni. Jadi hak tu memang tak perlu tentu dah isu tu. Mengarut je kata. Tapi bila melegek-melegek itu, waktulah sampai duduk pondok 3-4 pagi tahan. Untuk tahan cik mata tu. Kalau macam ni, kalau macam ni, yang kita tak perlu juga. Kemudian masuk pula kepada alam sains. Masa tu Robocop. Boleh ke orang kalau boleh ambil kepala saja dan badan robot, dia ambil kepala badan robot. Jadi fungsi dia fikir macam manusia apa semua, cuma badan je robot. Nak kuasa macam mana? Susah juga. Tahu? Nak kuasa macam mana? Yang ini kita yang mengarut-ngarut ni tak payah layan. Kalau kita layan, kita pun bengong juga. Jadi kemudian yang bersifat kita perlu fikir. Contohnya seperti status anak lesbian. Sekarang ni sudah ada trend gay, lesbian apa semua ni. Jadi lesbian ni dia nak ada anak, dia ambil bank daripada air mani apa semua tu. Jadi macam mana isu tu? Isu tu memang boleh diperbincangkan. Memang telah diperbincangkan. Maknanya tidak dibenarkan apa semua tu. Tapi maknanya ni isu yang benar-benar boleh dicakapkan berlaku. Gitu. Anak gay, boleh tak? Apa status anak gay? Dua orang gay berkahwin dapat anak. Mana Ustaz? Cuba fikir, macam mana? Ini teka-teki ni. Teka-teki, teka-tekuk. Macam mana? Bila gay tu mencari ibu tumpang, dapat anak. Anak siapa? Ibu yang menumpang ke ataupun gay yang haram jadah tu? Kemudian menghadap kiblat bagi orang yang duduk di bulan. Jadi kita sekarang ni bila masa pula orang duduk di bulan? Tapi sudah ada kemungkinan tersebut. NASA dia telah memulakan rancangan untuk duduk di planet Marikh lama dah. Sebab dijangka 2025, 2024 itu bumi akan dihentak oleh dua buah komet yang besar dan akan hancur. Kalau 2012 cerita banjir besar tu kan, dan mereka duduk dalam kapal tu. Tapi 2025, 2024 bumi akan hancur sepenuhnya. Jadi mereka telah membina sebuah kapal angkasa untuk pergi duduk di angkasa. Sains, Barack Obama sains. Projek ni dah berjalan. Maknanya dia orang bersedia kalau bumi hancur kita boleh duduk di langit ataupun di angkasa. Jadi kita kena fikir, sebenarnya kemungkinan bumi hancur separuh apa boleh jadi bumi hancur ataupun Amerika hancur. Kiamat belum lagi, belum tentu lagi. Kiamat ni seluruh alam hancur. Jadi boleh jadi berlaku perkara tersebut. Bumi maknanya musnah sebahagiannya. Jadi dia orang nak duduk kat langit, dekat angkasa. Jadi macam mana yang bertugas, orang-orang Islam yang bertugas sebagai petugas-petugas Barack Obama tu nak sembahyang macam mana
Jadi itu perkara-perkara yang mungkin kita kata dari sudut biologi tidak logik, tapi sebenarnya dari sains yang mereka sana maknanya benda tersebut boleh jadi berlaku. Kemudian fasadnya sebenarnya tak nak tahu tadi. Kisah-kisah sekarang ni orang ibu susu. Jadi sekarang ni macam mana? Kalau orang itu dia purah-purah susu dia masuk dalam kotak, dash lady. Betul-betul dash lady tu. Bukan susu lembu. Sepatutnya bukan, kalau susu sekarang ni bukan dash lady tau, dash cow. Faham tau? Dash cow. Jadi betul-betul dash lady punya. Bila seseorang minum tau, dekan minum contohnya. Dekan lah, takkan betul lah. Jadi nak susu ke? Ataupun jadi macam mana? Ukur-ukurnya atau sebab sekarang ini sudah ada trend-trend macam tu, mungkin kita boleh bincang. Maknanya ada maknanya kemungkinan berlaku boleh. Macam Ustaz sebut tadi, contoh-contoh mata lah. Yang macam Ustaz Jamal tu lebih pada contoh realiti. Jadi yang Ustaz nak sentuh di sini hanyalah dari sudut konsep saja. Iftirad ini korang semua kena faham asas fiqh dulu. Jangan kata fiqh teori yang Ustaz Fahmi sebut tadi, fiqh semasa pun jangan pergi ke fiqh semasa dulu, melainkan sudah memahami fiqh asas. Dan kemudian tengok keutamaan. Dari segi personality tadi kena tengok keutamaan, dari segi wakil kena tengok keutamaan, dari segi susunan tertib fiqh tadi awak kena tengok keutamaan. Dan sekarang ini keutamaan kita ialah mencari ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Jadi yang dah Ustaz, yang kita bincang fiqh iftiradi. Jadi sebenarnya perbincangan fiqh iftiradi ini, kadang-kadang awak jangan kata fiqh iftiradi ini menjangkau 30-40 tahun akan datang. Kejadian yang akan berlaku esok fiqh iftiradi juga. Jadi kalau begitu, maknanya itu menjadi ilmu yang boleh diamalkan. Contoh, korban maknanya binatang cacat tak boleh. Sebab itu dalam fiqh dia kata kalaulah binatang tersebut patah tanduknya, putus ekornya, yang tu yang bersifat realiti. Bersifat realiti hari-hari berlaku. Contoh, kalau seseorang itu ada penyakit kentut sama, terus dia kentut, bukan hobi dah. Ada orang hobi kentut, ni kentut sama. Apa sebab kentut? Macam Ustaz, tak boleh tahan, I can't stop. Dirang ni. Jadi pada ketika itu kalau jadi maknanya kalau berlaku, jadi benda-benda gitu kadang-kadang esok berlaku, akan kejap lagi berlaku, itu iftiradi juga. Jadi iftiradi yang bersifat realiti begitu merupakan suatu perkara yang perlu kita pelajarilah. Jadi Ustaz rasa cukuplah untuk sekadar maknanya memahamkan lagi konsep fiqh yang Ustaz nak sentuh tadi. Selain pada iftiradi itu, maknanya Ustaz Tarmizi telah memberikan penyampaian ataupun fakta-fakta yang cukup lengkap. Ustaz tak perlu tambah lagi lah. Jadi dengan itu aku lupa dihadar wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Anas bin Yunus di atas ulasan yang diberikan sebentar tadi. Sekarang majlis membuka kepada semua hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat untuk memberikan ataupun mengajukan 2-3 soalan. Soalan yang pertama dan soalan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ashikin Minta Al-Azim, Dua-dua Syariah. Soalannya, apakah fiqh iftiradi yang telah pun berlaku, yang mana ia dibincangkan pada fiqh klasik, kemudian ia telah pun terjadi pada masa sekarang? Pemahaman terima kasih. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Saya minta izin dengan pengurusi ya. Saya jawab sikit aja, saya suruh Dr. Anas dengan Dr. Puan Yusof lah. Kita kongsi bersama lah dalam maklumat. Saya jawab yang pertama saja dulu. Berkenaan dengan iftirati yang terkini, saya sebut tadi bahawa kalau kita tengok perkembangan yang berlaku, kita putaran permasalahan ekonomi dan perubatan memang laju lah kan? Jadi kalau kita ambil dari segi perubatan, dari segi dalam kaitan perubatan, dan antara benda terkini yang dunia barat, dunia maju ni dia buat ialah dia sedang reka rahim palsu, dan dia sekarang cuba untuk buat persenyawaan benih manusia dengan benih binatang. Nah, dari tahun lepas dah saya sebagai panel untuk bagi tamuji untuk UIA sebagai panel sementara waktu, dan perkongsian maklumat itu iaitu itu yang dibuat sekarang ni rahim palsu, dan juga dia nak gabung antara benih manusia dengan benih binatang. Itu dalam bab perubatan lah. Mungkin yang latest tu mungkin ada lagi, sebab sebenarnya untuk kita ikut benda terkini ni satu benda yang agak susah juga, sebab kita nak sumber di mana. Kan itu antara bendanya. Sekarang yang mampu saya jawab, cuma saya nak beritahu bahawa yang banyak iftirati yang terkini-terkini itu ialah dalam bab ekonomi dan perubatan. Cuma kita kena ambil ingatan je, dalam kertas tu ada satu benda yang saya buat. Bukan saya buat pun, saya cut and paste yang orang kata. Berkenaan dengan ada benda satu segi seperti iftirati, segi yang lain nampak memang benda itu bukan iftirati. Contohnya ialah masalah hadis berkenaan dengan Dajjal itu. Nabi sebut bahawa Dajjal ni dia akan berganah dalam muka bumi sampai 40 hari. Hari pertama itu sama seperti tahun. Hari kedua sama seperti seminggu, sebulan. Hari ketiga sama seperti seminggu. Dan hari berikut sama seperti hari-hari yang lain. Sahabat tanya Rasulullah, kalau sehari seperti setahun, nak semayang macam mana? Nak semayang macam mana? Nabi kata semayang tak boleh guna itu. Semayang kena ikut hari kamu sekarang ni. Maka itu, sahabat tanya itu, Dajjal pasti tiba. Di mana tempat iftiratinya? Dekat iftirati ialah sahabat mengandaikan dia masih ada ketika Dajjal itu muncul. Itu aja. Jadi benda-benda begini ni kita kata iftirati satu segi, sekarang dia pasti, dia pastilah. Jadi pasti. Jadi oleh kerana itu dalam masalah perubatan dan ekonomi ni memang dia cepat berlaku. Dan saya merasakan bahawa iftirati di dalam ekonomi dan perubatan ni saya rasa ulama kita tak buat mana. Sebab benda tu cepat, benda tu terlalu cepat. Dan tahun lepas dah saya ada program untuk sama pakar perubatan. Dia kata kadang-kadang seminggu 2 benda baru timbul. Seminggu. Dia memang cepat sebab dunia perubatan, dunia tanpa sempadan, ledakan maklumat terlalu banyak. Kajian itu, kajian ini. Kalau saya dengar juga maknanya ada doktor pakar dari Itali, dia get ready untuk potong kepada manusia. Kan gitu kan? Potong kepada orang, letak kepada orang lain, pindah otak pula, pindah kepada teguh. Kita mana cepatnya dia itu. Jadi sekarang ni blok kita pula sebagai uslubul hakim yang terbaik kita sekarang ni, yang sebut Ustaz Adi bahawa iftirati kita suruh ke orang lain lah. Nah, di tahap yang tinggi blok kita perkasakan maklumat kita. So saya sebut kepada Dr. Puan Yusof, saya nak sentuh satu benda. Saya nampak ilmu fiqh kita semacam ada gangguan sekarang ni. Diganggu mungkin dia nak ganggu ataupun kita yang terganggu disebabkan kerana isu tadi lah, mana dalil, mana itu. Jadi ini gangguan utama kita di sekarang ni. Suatu saudara, kalau saudara nak dalam menurut fiqh ini, saudara mesti ikut laluan yang betul. Laluan yang betul. Laluan betul itu yang kita nak balik dari segi disiplin ilmu itu. Nak belajar daripada mana ke mana. Dan masa belajar tu bila kita perlu untuk berbincang,
bila perlu untuk kita dengar. Saya mencadangkan bagi orang yang lama lagi di Uniza ini, kalau nak lain fake ni, dia kena kembali kepada asal saja. Orang asal dulunya dia bertaraki dari hujung kita ke hujung kita. Walaupun orang ikhlas, matang kena habis dulu. Itu dia. Dan lepas ni pun pergi besar sikit, barulah ilmu dia jadi terarah. Dia tak tahu tak ada khabar, tanya mana dalil, dia dah betul lah tu. Kan? Ini adalah benda saya nampak ada sikit gangguan lah. Ada sikit gangguan menyebabkan kita jadi, saya contoh yang mudah untuk kita lah. Contoh yang mudah kita, sekiranya dapat telefon, kata, saya ketemu satu kes yang cukup pelik bagi saya. Dia kata dia pergi ke satu negeri sembahyang subuh, jumpa makcik tua di masjid. Makcik tua tanya, makcik tua kata, awang ni kuno subuh ni bina. Cik tak bunyi makcik tua tu. Jadi makcik tua pun kata bina. Makcik tua. Maka saat itu kata mana fik kita akan bercelaru. Jadi fik iftirati ni bukan untuk semua orang lah. Semua orang kan. Kalau kita pula jangan setidaknya pula kita buat ni tujuan utama gini saja. Bila kita berhadapan dengan orang sains kebiasaannya dia sikit tak terima fik iftirati fiqh. Sains ni fakta gitu kan. Itu saintis yang bodoh. Saya berbincang waktu perubatan, saya menjelaskan kepada dia, bagi faham benda itu, bagi faham. Lepas kita fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bidang ni bidang ahli fiqh, maka orang lain tak pandai apa-apa. Kan gitu. Jadi oleh kerana itu, bila kita bincang ini tahap tinggi. Tahap tinggi. Dia tahap tinggi. Kalau kita di peringkat awal ni, fik iftirati ni jangan kita duduk main sangat, akhir kita tak ke mana. Nah, kita tak ke mana. Okey. Sekarang untuk itu bagi saya, dan saya rasa saya lebih suka untuk Dr. Anda untuk Wahid Yusuf untuk buat kan tambah nilai kepada soal jawab kita pada malam ini. Okey, sebelum saya menjemput ahli panel yang seterusnya untuk menjawab persoalan yang pertama tadi, yakni yang kedua tadi, yakni fik klasik yang dibincangkan terdahulu yang berlaku. Apakah fik klasik yang dibincangkan terdahulu yang berlaku pada hari ini? Itu soalan yang kedua tadi. Dan soalan ditambah lagi dengan pertama, setinggi manakah fik iftirati boleh diandaikan? Setinggi mana fik iftirati boleh diandaikan? Dan soalan yang ketiga, yang terakhir, adakah sesuatu perkara itu perlu dianggap fik iftirati kalau perkara itu adalah andaian yang mengarut? Saya ulang, adakah sesuatu perkara itu perlu dianggap fik iftirati kalau perkara itu adalah andaian yang mengarut? Saya jemput Dr. Anas bin Yunus untuk menjawab persoalan tersebut. Dengan segala hormat, di majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ustaz ingat nak jawab yang kes-kes tu sikit je, contoh je yang mana apa, di mana iftirati itu yang berkaitan dengan fakta tu, Ustaz salah Ustaz Tamizi lah. Apa bodoh, apa tak pandai. Jadi apakah contoh-contoh fik klasik? Sebenarnya kalau ibu-ibu, bapa-bapa semua nak tengok contoh-contoh fik klasik yang kemudian berlaku pada akhirnya, boleh rujuk pada kitab Furu' Masail, banyak membicarakan masalah furu' yang belum berlaku dan dia akan berlaku, akhirnya berlaku zaman sekarang ni. Banyak dari segi ibadat puasanya, sembahyangnya, banyak. Cuma Ustaz bagi contoh, macam kalau orang ni pada hari ini dia berada pada bulan puasa, berada di bumi tu, lepas tu esok dia pergi ke tanah bumi yang lain, bilat yang lain, yang pada ketika itu sana raya dah. Dia nak puasa ke nak raya ke, kemudian dia kira puasa di luar ke, ataupun di sini raya dah, tiba-tiba esok dia pergi ke bilat yang lain, tiba-tiba sana puasa lagi, nak puasa ataupun nak raya.
Itu contoh yang disebut dalam fiqh klasik. Kita pada masa itu mungkin orang kata bila satu bilat tu tahu nak jumpa ke satu hari untuk pergi ke negara lain yang maknanya berbeza tarikh puasa tu, mungkin rasa agak tak terjangkau. Macam mana tahu zaman sekarang jangan kata naik kapal terbang kan, naik kapal terbang boleh sampai. Nampak tak? Dan apa lagi kalau nak cepat tu naik kapal terbang je lah. Jadi maknanya itu antara yang sudah berlaku. Cuba rujuk dalam kitab Furuk Masail. Ustaz, sebenarnya kalau mengajar sebagai pemain gantian di Masjid Unizal, saya akan baca kitab Furuk Masail. Tapi sekarang ni alhamdulillah dia punya pengkuliah dia memang konsisten. Jadi tak ada ganti-ganti lah. Jadi maknanya Ustaz tak baca kitab Furuk Masail. Cuma mungkin Ustaz akan buka jugalah kuliah Ustaz, baca sedikit sebanyak kitab Furuk Masail di Musola Saudah Ahad Malam Isnin. Ustaz baca kitab Mata'ul Badrain. Jadi Ustaz akan satu sikit Furuk Masail berdasarkan kepada oleh kerana nak bukan setakat apa maknanya nak tahu fiqh iftiradi. Sebenarnya dalam tu banyak lagi furuk-furuk fiqh yang membantu anda semua untuk mengetahui hukum hakam. Jadi setakat itulah maknanya Ustaz boleh respon kepada apakah fiqh klasik yang dibincangkan dahulu. Maknanya dalam Furuk Masail boleh rujuk sendirilah. Jadi yang lain itu Ustaz sekarang pada Ustaz Mansur tambah lagi mungkin wallahu alam. Jangan tanya aku lagi dah ya. Seterusnya majlis menjemput Ustaz Yusuf bin Wan Cik untuk menjawab sedikit banyak soalan yang saya baca soalan yang ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan majlis, yang saya hormati Syekh Quran Ustaz Kabidi dan Dr. Anas, khususnya para pelajar yang hadir. Pertama-tamanya tentang fiqh iftiradi mungkin Anda sedikit tanya sedikit pendekatan kerana Anda melihat, kerana Anda orang jenis suka berkhayal, betul tak? Kalau mau Anda panggil mak khayal. Memang mak khayal, tak kecil lah. Mungkin ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, itu ayat tu memang berkesan pada dia. Okey. Yang pertama mungkin kerana Ustaz Anas, Ustaz Tamizi ni memang orang yang belajar fiqh satu persatu detail. Ada mengakui dalam memang mengangkat tak detail dalam fiqhnya, tapi ada banyak buat pemikiran. Cuma mula-mula kenal fiqh iftiradi masa ngaji kaidah syar'i fiqh ada sebut fiqh iftiradi masa diploma lagi lah, tapi tak pernah fikir apakah aspek yang tu. Tapi apabila mengaji usul fiqh, kaidah fiqh, maqasid, nampak sebenarnya ada satu aspek yang cuba diketengahkan dalam fiqh atau dalam fiqh itu yang perlu kita lihat, aspek futuristik, aspek masa depan. Yang mana kalau kita tengok dalam fiqh, dalam usul fiqh, tengok dalam satu zaraat tu, tengok dia ada elemen. Dia elemen mengandaikan apa yang berlaku. Sebab tu dia buat hukum yang ada ke depan. Begitu juga dalam kaedah fiqh ada juga Ustaz lupa apa kaedah dia yang soalan kita yang ke depan. Dalam maqasid dia ada fiqhul ma'al. Dan saya cakap pun sama lebih kurang situ. Di sana dia ada fikiran sedikit ke depan. Cuma persoalan kita yang Anda sebagai orang suka fikir ni, berfikir bagaimana aspek ke depan ini, bagaimana kita nak menanggapi hari ini. Fiqh sekadar nak menyelesaikan benda yang ada. Ustaz ni kerja dia selesai benda orang buat. Orang buat polisi, orang buat kelulusan, kita yang selesai masalah. Kita tak akan dapat menangani keadaan ini. Kenapa? Kita jadikan selesai masalah. Sedangkan syariat itu lebih luas. Syariat itu dulu, kini dan selamanya tidak berhasil. Syariat sendiri. Maka dalam fiqh itu dalam segi perkiraan ini, ia bukan sekadar hukum. Kalau saya dalam fiqh itu, ia bukan sekadar hukum, tetapi sebagai berkaitan dengan polisi dan solusi. Yang biasa saya sebut menangani dan mendepani. Okey. Isunya contoh dan sumber yang banyak dalam konteks pemikiran luas. Bila baca-baca hadisul fitan, bila seorang menghebat pemikiran futuristik, Alan Toffler,
disebut nama orang ni, orang yang berfikir depan. Kita Rasulullah gambar hadis kita eskatologi ini dia sudah menggambarkan apa yang bakal berlaku masa depan. Sebab tu ustaz suruh seorang student ustaz yang buat PhD sekarang kaji aspek maklumat. Berdasarkan aspek perkembangan maklumat berdasarkan hadis kita. Jadi itu aspek yang luas dari segi pemikiran. Contoh masalah. Satu contoh masalah. Sebab kita kadang-kadang ulama kena mendahului contoh, kita kena bagus. Sekarang hakikatnya Amerika sudah mendahului, teknologi sudah mengatasi zaman. USA dan negara membangun itu sudah mengatasi kita. Teknologi yang kita ada itu sebenarnya tertinggal sekarang 2 tahun dan begitu. Nah, dia sudah ada satu teknologi yang boleh boleh pakai teropong saja. Ini 7 tahun lepas tak baca, 7 tahun lepas masa tak boleh kita tadi. Sudah ada teknologi yang mana dia boleh tengok walaupun kita dalam bilik yang tebal sekaki seminggu boleh tengok. Jadi iftirat ini, adakah kita nak suruh benda tu dijual melata dulu ataupun ulama kena beritahu dulu benda tu haram, penjualan untuk itu. Jadi aspek ni yang kita kena tengok. Contoh iftirat ini jangan marah muslimat. Kita tengok statistik yang masuk dalam. Dan statistik hari ni, tengok hari ni, lelaki dan perempuan. Ini dah Ustaz sebut dah. Jangan marah. Ustaz sebut dah, kalau lah bukan maaf sebut, bukan generasi kami mungkin tak. Kalau lah generasi kami ini poligami benar-benar di tahap tahsiniat sahaja. Tetapi suatu masa zaman dengan kualiti dan kuantiti lelaki berbanding dengan perempuan, kalau antun tak dapat menerima poligami sebagai satu benda yang perlu diterima pada masa depan, maka ini aspek iftirati. Dengan angka yang ada, angka kualiti dan kuantiti yang ada ini, maka di sana akan jadi petaka. Jadi sana orang buat polisi kena buat tarbiyah, pendidikan supaya boleh dibudayakan poligami dan sebagainya. Bukan untuk kami, untuk kamu akan datang. Contoh ini pemikiran. Itu juga hadis sekitar banyak. Jadi aspek-aspek inilah contoh dia. Biasanya kalau kini manusia suka menyerahkan urusan penyusuan pada ibu, tak mustahil suatu masa manusia akan menyerahkan urusan pengandungan kepada ibu pula. Teknologi ni bukan jauh, terlalu dekat. Jadi di sana, tapi asasnya kena ingat, jangan buat andaian, jangan pupuk masih yang asas tu. Ini masalah kan, yang Ustaz dia suruh kadang-kadang orang main Ustaz tentang abjadatul ilm. Tertib kita belajar, kita kena A daripada kalimah A kuruk naik kalimat naik jumlah. Begitu juga fiqh istinadi, dia kena ada susunan satu persatu. Okey, yang mengaruh andaian fiqh istinadi itu adalah yang mengaruh kerana masalah itu tu buang. Kita ambil aspek pemikiran masa depan dalam fiqh istinadi ini. Kerana saya beritahu kita para ustaz, orang yang mengajar agama sampai bila akan menjadi sekadar hakim, sekadar orang yang membuat haram tetapi masa nak buat masalah tak pernah tanya kita. Sebab itu menjadi masalah kita. Sampai bila kita akan menjadi orang yang sekadar menghukum tetapi tidak sampai boleh mendepani, beri solusi dan boleh membuat andaian apakah solusi yang bakal berlaku pada peristiwa yang bakal berlaku dan buat polisi kepada apa yang bakal berlaku. Itu yang mungkin Ustaz saya ini yang kita nak ambil sedikit. Dan tapi ingat, ini semua kena ada asas, kena balik pada fiqh, usul fiqh, maqasid dan sebagainya, kita tengok baru akan terandai ke sana. Banyak lagi masalah-masalah yang sebenarnya kita boleh tengok dalam fiqh ini. Ia bukan suatu benda bagi saya. Dalam zaman teknologi mengatasi masa ini, fiqh iftiradi tak dapat tidak mungkin bukan semua orang, tetapi kena ada para ulama yang sentiasa tengok macam sentiasa melihat kepada pencapaian sains nanti supaya takut umat-umat terjebak dengan benda yang sekadar kajian kemudian menjadi suatu erti yang berlaku di masyarakat. Jadi itu di pandangan Ustaz saya. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Wan Yusof di atas jawapan kepada soalan yang diberikan sebentar tadi. Dan soalan yang terakhir tadi, sebelum saya menjemput Ustaz Tarmizi untuk menjawab soalan yang terakhir ini, soalannya adalah
setinggi mana fit iftirati boleh diandaikan, betul? Setinggi mana fit iftirati boleh diandaikan pada tahap yang macam mana dan sebagainya. Dijemput Ustaz Tarmizi bin Taha untuk menjawab persoalan tersebut. Dipersilakan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi berkenaan dengan sejauh mana yang mengarut dan sebagainya, dia begini kita kan dia. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita buat ayat, contoh buat ayat, kita kata an-namlatu akbaru minal fil. Semut lebih besar daripada gajah. Okey, i'rab semut jadi mubtada, akbaru jadi khabar. Dari segi bahasa Arabnya betul, dari segi benda yang sebenar tidak betul. Jadi sekarang kalau kita belajar nahwu, ayat kita betul tak? Betul. Lepas tu dari segi benda yang berlaku tu betul ke tak? Tak betul. Jadi kalau kita nak mengarut tu, mengarut dari sudut mana? Sebab fi'il iftiradi itu satu cara untuk latih orang keluar hukum, di mana apa kes benar. Untuk keluar hukum, kita ada proses tasawur. Hukum apa sebenarnya hukum? Macam kita katanya orang tu, bila seorang tu bangun tidur, dia pegang zakat dia dengan sengaja, dengan sedar, dengan sengaja dan sedar, batal tak wuduk dia? Batal tak wuduk dia? Mungkin kita kata batal, mungkin tidak. Tapi kalau faham betul, dia bangun tidur, orang tidur dia wuduk ada ke tak? Dia tak ada wuduk, tak, dia cabut zakat dia pun dah batal. Sebab perkataan batal tu berarti asal dia tak ada. Mana Allah isu tu tasawur, macam mana kedalaman kefahaman dia itu. Bukan isunya ada sumber buat gitu. Oh, tu awak jadi mata-mata lah pula. Itu bidang lain. Sebab tu mana iftiradi itu untuk latihan akal ni, berfikir. Okey, jadi tahap mana dia untuk iftiradi ya. Saudara boleh rujuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata." Lau kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata. Kalau ada dua Tuhan di langit dan di bumi, nescaya rosaklah dunia ini. Soalan, Tuhan dua ke satu? Tahayat kata kalau dua, itu orang panggil kalu. Kalu ni nak buat apa pun boleh kalu tu. Tapi yang penting ni ialah isu tu terontak macam mana kita nak prosesnya tu. Jadi dah timbul tahap mana atau mengarut. Besok mengarut dia tak faham tu. Dia tak faham tu nak tuju ke mana. Kita ajar Mas Adeh cakap Melayu. Sebut. Budak. Dia sebut orang tanya, orang ada tepi, ada ke budak dalam bahasa Melayu? Bukan dia tak ada. Lidah dia sebut yang molek. Budak. Hatta mengaji Quran pun orang sebut, latihan sebut tu bukan ayat Quran pun, tapi dia lidah. Iftiradi itu bukan isunya benda tu berlaku ke tidak, mengarut ke tidak. Tapi kalau berlaku macam mana nak tu? Kalu. Jadi kita lari itulah, lari tu. Bahkan ini ada waktu maknanya bila dibaca Fiqh mengajar kita proses tasawur. Kalau tasawur tu tak boleh nak pergi dah, maka iftiradi memang awal lah kita. Jadi kita mengarut tu, dia tak faham konsep iftiradi. Sejauh mana anda apa saja pun. Ada apa saja pun sebagaimana itu, tetapi natijahnya ada. Dia perandaian ini dia ada kata rapat dengan Pak Mantik, dari at-tamanu, dari at-talazum, dari at-tadammuniyah, dari al-mutabaqah. Maknanya kita hari ini kita dipisahkan. Bila kita belajar fiqh, mantik kita jadi kosong.
Bila kita belajar fiqh, pada Allah kita jadi kosong. Kita isukan nah. Bila benda tu ada, pun kita lapor mana. Kita ada kata mengarut. Nah, mengarut jika sekiranya fiqh iftiradi itu dilontarkan bukan pada tempatnya. Dilontar oleh orang yang tidak masuk fiqh, baru kita mengarut. Sebab lontaran itu, dia nak tengok macam mana orang tu, macam mana orang tu nak menyelesaikan masalah. Dilontar dia lari, tak boleh lah gitu. Dan tak timbul soal mengarut. Sebab itu saya nasihatlah kepada hadirin dan hadirat semua, buat fiqh iftiradi ini kalau dapat orang awam ni tak bagus, kita duk main, tak bagus. Sebab kita tu, kita buat satu benda yang dia sendiri hadir dah selesai. Saya sekarang ni saya mengajar di mana-mana, saya guna PowerPoint dan saya mengajar Pak Semayang aja, Pak Semayang. Saudara, kalau saya perhati orang Semayang, Semayang dah lepas kita. Dah lepas dengan maksud bahawa hak sunnah asal ada. Nabi semayang begini atau begini, ada yang jadi begini, ada yang begini. Saya tengok sejak minggu lama tu, ada yang begini. Kalau dia dah lepas ada, nak iftiradi kan? Itu isu masyarakat wakil yang ada sekarang ni, masyarakat kita dah begitu lah. Cuma iftiradi untuk orang belajar ni memang dia kena ada. Mana teliti macam mana orang terdahulu. Tapi kalau ikut dalam kitab Al-Inayah, dan ada Abu Hanifah dia buat andaian tu sebanyak 2 juta lebih dah masalah. Lepas tu orang banyak sana. Sebab itu pakar fiqh dia merujuk kitab lama. Dalamnya ada segala-galanya. Lepas tu bagi dia, orang dulu tinggal Kedah, cuma kita tak gali. Nah, jadi benda tu dah ada dah, dia gali. Nak gali guna cakul. Cakul tu pula bukan hak lokal, bukan hak palsu, hak sebenar. Jadi kita cari cakul yang keras untuk gali benda-benda itu. Sebab itu patutlah ilmu kita ada al-aliyu fi qa'ri al-bahri, ilmu bagaikan mutiara yang berada pada dasar laut. Patah unjaan. Nak ambil dia tu, nafas kena panjang, hanya belajar kena lama. Okey, nak nyelang. Dan nak ambil itu, maka masa dan cukup menyusahkan. Bila ambil kita berpuas hati. Suatu saya nasihat kalau semua ini fiqh iftiradi penting untuk orang tertentu saja. Untuk kita penting pada masa datang. Dan sekarang ni kita perkasakan lagi maklumat yang kita ada. Kurangkan benda yang sampainya, kurangkan benda yang sampainya. Kita buat yang itu dulu. Saya nak lontar gini aja, mana ni bukan iftiradi pun. Balik nak tidur, sunat ke tidak kita ambil wudu? Sunat. Dan kalau orang ada isteri, jangan setu. Batal. Satu. Isu kedua, isteri ada macam selalu semua ni, yang nak tapi tak dapat apa ni. Dan kita ambil wudu, tak boleh kita tidur. Apa makna wudu itu? Tidak ada batal. Batal tak pada tidur. Wudu batal. Apa makna wudu itu? Bukan iftiradi pun, hak plastik tu dari balik. Apa jawapan dia? Ke dalam bab tu macam mazhab Hanafi. Ke dia ada dulu, main ke dia. Contoh yang mudah lama itu kata benda tak selesai. Saya rasa masalah wudu nak tidur ni, benda tu andaian ke atau benda tu memang berlaku lama, kamu kita nak bincang mana? Andaian dah. Tak ada dah. Ke tak wudu gitu? Bujang wudu, nikah ada wudu ke mana? Itu contoh. Oleh kerana itu fiqh iftiradi orang tertentu aja. Likulli maqamin maqal. Setiap tempat tu ada tempat yang tersendiri. Hak mana kita berada itu kita kena tahu lah. Cuma saya nak pesan, saya minta maaf ini mulahazah dari saya lah. Saya nak pesan kepada hadirin hadirat selama benda sampingan ni kita kena kurang tau. Kita kena kurang, tumpukan bidang kita. Kita belajar syariat, hebat sukan. Jadi awak siapa? Ahli sukan ke siapa? Tanya masalah kan. Kita ahli hukum dan kita ahli sukan, itu hebat. Kita ustaz jadi-jadian tapi ahli sukan sejati. Pening habis. Bagaimana ni benda tu kena tu. Saya nak kongsi satu kali semua saya cakap kepada pengurusi di Islam baru ni. Saya bertemu dengan orang Nigeria. Saya cakap dengan dia, sembang. Orang Nigeria nak cerita pengalaman dia. Dia jadi Muslim. Lepas belajar di bagian hadis. Lepas belajar bertemu dengan orang ikhwan seorang. Orang ikhwan kata, kami ikhwan muslimin ni, kami
buat dakwah keluar negara. Oleh kerana awak majlis ni, kami akan buat program dakwah untuk awak. Dia kata kita belajar apa pun, kemahiran lain kena ada. Dia belajar hadis dan dia ajar komputer selama 2 tahun. Tahun 21 volume 3 free dia. Sekarang ni Adam Jakawi tu, dia mengajar ilmu hadis di universiti dia, dan dia juga mengajar subjek komputer untuk universiti dia. Hasil daripada Ibadatul Ikhwan free 2 tahun percuma lagi. Hal tu kita nak, kita pakar bidang kita dan ada benda lain pula. Kita dah syariah hari ni, kalau kita tak pakar bidang kita, hal lain kita pakar tak betul. Lagi tak betul. Hak kita dah, hak no dah. Dah betul. Ada dia. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Tarmizi bin Taha di atas ulasan dan jawapan yang diberikan sebentar tadi. Dia harap segala persoalan, pertanyaan yang diajukan sebentar tadi dapat dijawab dengan jelas dan baik. Dan seterusnya kita pergi kepada agenda yang seterusnya, iaitu penyampaian cedera hati kepada ahli panel yang hadir pada malam ini. Sebelum itu majlis menjemput Dr. Wan Yusof bin Wan Cik dan diiringi dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والمعلمين والمعلمات والمجاهدين والمجاهدات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. ووثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada saudara Hafizullah bin Muhammad Nur dengan bacaan doa yang dibacakan sebentar tadi. Seterusnya kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Ikhlas. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dijemput kepada ahli panel kita untuk menjamu selera